Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na wanfa' bina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wil. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an wa barik fina wanshur minna. Allahumma zidna 'ilman wa fiqhan, amma ba'd. Yang ke-26, babul qiyam lil jinazah. Babul qiyamu lil jinazah atau lil janazah. Bab berdiri bila melihat jenazah. Berdiri bila melihat jenazah. An Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza ra'a ahadukum janazatan fa in lam yakun mashiyan ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifah." Jadi hadis ni dia dengan hadis-hadis bab dengan hadis yang selepasnya dia satu maksud. Jadi saya ingat saya baca terus. Yang ke-27 nanti kita jelaskan. Bab mata yaqudu idza qama lil janazah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu akhadha bi yadi Marwan wa huma fi janazah fajalasa qabla an tuda' faja'a Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu fa akhadha bi yadi Marwan faqala qum فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه صدق. باب من قام لجنازة يهودي عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا له فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. Ini tiga hadis dia maksudnya sama yang berkaitan dengan berdiri bila melihat jenazah. Lepas tu nanti nak duduk masa bila. Dijelaskan semua dalam tiga hadis ni. Yang pertama daripada Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang kamu melihat jenazah, mayat lah kan, kalau dia tidak berjalan bersama dengan jenazah tadi tu, kalau dia bukan pengiring jenazah tadi yang membawa jenazah, yang memikul jenazah tadi kan, dia melihat, dia bukan dari kalangan orang yang mengiring, ataupun disebut sebagai musyayyi'. Musyayyi' maksudnya orang yang mengiringi jenazahan. Kalau dia bukan musyayyi' tapi dia melihat jenazah, falyakum, Nabi kata hendaklah dia berdiri, hatta yukhallifaha, hendaklah dia berdiri sehingga dia melepasi jenazah tadi, sehingga dia dah tak nampak dah lah jenazah, sehingga dia melepasi jenazah tadi, atau sehingga jenazah tadi tu melepasinya, orang yang membawa jenazah tadi tu melepasi kedudukannya, ataupun dia sedang, maksudnya sedang berjalan, bila dia melihat jenazah maka dia berdiri sehinggalah dia lepas daripada jenazah tadi tu. Macam itulah. Au tudha', ataupun sehinggalah jenazah tadi tu diletakkan min qabli an tukhallifah, sehinggalah jenazah tadi tu diletakkan kalaulah jenazah tadi tu tidak dibawa melepasi dia kan, maksudnya ada kat depan dia,
Dia duduk, dia berdiri, hendaklah dia berdiri sehingga jenazah tadi tu diletakkan. Ini jika sekiranya jenazah tadi tu berada di tanah perkuburan contohnya, hendak diletakkan dan dia ada di situ kan. Dia ada di situ ketika jenazah tu dibawa, maka hendaklah dia berdiri kan, sehinggalah jenazah tadi tu diletakkan. Disebut sini au tuda'a qabla an tukhalifah, sehingga ia diletakkan. Ni diletakkan di atas tanah lah. Diletakkan di atas tanah, barulah dia boleh duduk kan. Okey. Kat sini ada perbahasan lah dalam kalangan ulama kan. Apa hukumnya berdiri ketika melihat jenazah ataupun ketika kita berada bersama dengan jenazah. Ni kalau kita pergi ke, maksudnya kalau kita berada di kubur lah kan. Kalau kita ada kat kubur, kita sampai dulu kan sebelum van jenazah sampai kan. Bila dibawa jenazah tadi tu, kita kena berdiri ke kan? Ataupun macam mana kan? Hadis ni Nabi kata fal yaqum kan, maka hendaklah dia berdiri kan. Apa hukumnya? Betul, adakah hukumnya wajib ataupun hukumnya sunat? Kat sini ada perbahasan ulama. Kemudian yang kedua, kalau kita dalam keadaan biasa santai kan, tiba-tiba kita melihat kumpulan orang membawa jenazah, macam tu kan, adakah kita perlu berdiri kan? Ataupun macam mana kan? Okay, kat sini ada perbahasan. Ada sebahagian ulama mereka mengatakan itu sunat kan? Berdiri ketika melihat jenazah tadi tu sunat, di tanah perkuburan ke ataupun di mana-mana sajalah, bila kita melihat jenazah maka disunatkan berdiri ya. Ini pendapat yang maksudnya disandarkan kepada Imam Ahmad, dan juga pendapat ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi kan. Pendapat ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada sebahagian mengatakan wajib berdiri bila melihat jenazah. Ini sebahagian daripada golongan terdahulu lah, ataupun sebahagian daripada salaf lah kan. Dalil di hadis ni lah. Dalam hadis ni Nabi kata idza ra'a ahadukum, hadis tadi tu kan, Nabi kata idza ra'a ahadukum janazatan fa illam yakun masyian ma'aha falyakum, fa illam yakun masyian ma'aha falyakum. Situ ada perintah. Jadi mereka mengatakan perintah tu maksud dia wajib lah kan. Itu pendapat sebahagian ulama lah. Kemudian ada yang mengatakan selain daripada hadis ni, ada hadis yang mereka mengatakan wajib kan. Hadis daripada Abu Sa'id yang kita dah baca tadi, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tapi yang kita sebut tadi tu ringkas saja kan. Sambungan dia, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala berkata, ma ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida janazatan qattu fajalas hatta tudha. Itu lafaz daripada An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i. Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua-duanya mengatakan kami tidak pernah melihat Rasulullah bila baginda menyaksikan jenazah dia duduk, dia tak pernah pun duduk, dia akan berdiri sehinggalah jenazah tadi tu diletakkan ke atas tanah macam tu kan. Tapi ada pendapat lain lah. Ada pendapat yang mengatakan berdiri itu berdiri itu harus saja kan? Berdiri itu harus saja kan, bukanlah sunat pun. Dia sunat pun tak, apatah lagi wajib, dia harus saja kan. Bahkan mereka mengatakan duduk lebih patut. Dia kata wal qu'udu aula kan, duduk lebih patut lagi. Ini pendapat yang disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i sendirilah kan. Pendapat yang disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kemudian ada pendapat yang keempat yang mengatakan berdiri itu makruh kan. Makruh pula dah kan. Tadi hadis tu suruh kan, kenapa jadi makruh kan? Jadi sebab ada hadis lain kan, daripada Ali ibn Abi Thalib yang mengatakan Nabi dahulunya bila menyaksikan jenazah dia berdiri, kemudian dia duduk kan? Kemudian dia duduk, maksudnya dia tak berdiri dah lah selepas itu kan. Jadi duduk itu lebih bagus kan. Habis tu yang berdiri tadi tu dia kata makruh kan, sebab kemudian Nabi tak
Nabi tak berdiri pun. Pendapat yang last dia kata sebab itu mansuh sebenarnya. Hukum perintah supaya berdiri berdiri bila melihat jenazah, hukum tu telah dinasahkan dengan hukum baru, iaitu duduk. Jadi hukum sebaliknya, maknanya bila melihat jenazah tiada keperluan untuk berdiri kan. Maksudnya kekallah dalam keadaan kita sebelumnya. Kalau kita duduk, duduklah. Kalau berdiri, berdiri itu berdirilah, tapi bukan dengan sebab ada jenazah, sebab kita sebelumnya berdiri kan. Maksudnya tiada keperluan. Jadi ada 5 lah pendapat semua sekali lah kan. Apa sebab kalau yang mengatakan hukum ni terpakai sampai sekarang dan dia tidak mansuh kan? Kalau dia tak mansuh lah kan? Kenapa perlu berdiri tu kan? Kenapa perlu berdiri kalau melihat jenazah? Jadi kalau tengok dalam hadis, kita tengok kat sini dalam hadis ni Nabi sebut dia tak sebut apa-apa dalam hadis Amir bin Rabi'ah. Nabi kata berdiri saja kalau melihat jenazah kan. Tapi dalam hadis dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, kita dah baca tadi, tapi dalam tu dia tak sebut, cuma dalam lafaz lain lah. Dalam lafaz lain sahabat tanya kepada Nabi, innaha janazatu yahudiyan, kenapa kamu berdiri wahai Rasulullah, itu jenazah orang Yahudi kan? Nabi kata alaisat nafsan, bukankah dia manusia kan? Macam tu kan, bukankah dia manusia kan? Kat situ dia dah sebut alasan kenapa perlu berdiri bila melihat jenazah. Sebabnya sini Nabi sebab dia manusia, macam tu kan, sebab dia manusia kan. Jadi macam satu penghormatan. Jadi sebahagian mengatakan ini untuk orang kata mengiktiraf lah, kita panggil macam tu kan, ataupun menghargai lah kehormatan manusia, ataupun disebut sebagai karamah insaniyah, karamatul insan, karamatul insan ataupun karamah insaniyah. Jadi tidak melihat kepada siapa manusia tu, agama apa dia, tapi melihat kepada dia manusia, maka perlu dihargai kan. Satu. Kemudian yang kedua lah, untuk membesarkan urusan mati tadi, ta'zim amril maut, membesarkan urusan mati ya. Jadi seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata maksud hadis Jabir, maksud hadis Jabir tadi tu, alla yastamirra al-insanu 'ala al-ghaflati ba'da ru'yatil maut lima yush'iru zalika min at-tasahuli bi amril maut. Dia kata dalam hadis Jabir tadi tu, Nabi melihat jenazah orang Yahudi, dia berdiri kan, dan dia sebut kepada sahabat macam yang kita baca tadi tu. Nabi kata iza ra'aitumul janazah faqumu, bila kamu melihat jenazah maka berdirilah. Jadi perkataan al-janazah tadi tu, al-janazah sini umum, dia dalam bahasa Arab lah, mufrad lah, tapi dia diawali dengan alif lam lah. Ini kalau orang belajar bahasa Arab lah. Ini salah satu daripada lafaz, salah satu daripada sirah umum kan. Salah satu daripada sirah umum tadi tu, bila isim mufrad, perkataan mufrad diawali dengan alif lam. Alif lam istighraq ataupun alif lam jins, maksudnya dia mencakupi semua jenis kan. Maksudnya semua jenis jenazah lah kan. Jadi jenazah tu ada jenazah orang Islam dan ada jenazah non-Muslim kan, Yahudi ke apa ke kan. Maka termasuk. Jadi apa sahaja jenazah, bila dilihat maka naklah berdiri kan. Jadi dalam hadis tu sahabat tanya, dalam hadis Jabir tu, bukankah dia ni jenazah Yahudi, kenapa kamu berdiri? Nabi kata alaisat nafsan kan. Dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, dia Nabi kata innal mauta faza', innal mauta faza', sesungguhnya mati itu sesuatu yang menakutkan kan. Jadi sebab dia sesuatu yang menakutkan, maka bila kamu melihat jenazah ataupun orang mati, berdirilah.
sebagai orang kata apa, menunjukkan yang kamu itu berjaga-jaga dan takut dengan mati lah, dengan urusan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan kematian ni. Itu maksudnya ta'zim amrul maut. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi kata, kenapa ada perintah itu? Supaya manusia tidak leka lah kan? Bila melihat kematian, bila dia melihat kematian, nampak orang mati, dia tidak leka. Dia tidak leka. Apakah tanda-tanda leka? Bila dia tak ambil kisah pun kan, bila dia tengok orang mati kan, dia macam tak ada apa-apa je. Tapi bila dia berdiri kan, itu menunjukkan dia peka dan dia risau kan, dan dia melihat benda itu benda penting. Takutlah nanti dia bila berdepan dengan situasi begitu, dia tak bersiap. Sebab tu dia berdiri kan. Jadi berdiri ni diungkapkan untuk menunjukkan sesuatu yang penting lah. Macam kalau dalam bahasa Arab ni, ungkapan Arab lah kan. Bila kalau macam tu sesuatu perkara penting, dia kata amrun yaqumu lahul alamu wa yaq'ud. Amrun yaqumu lahul alamu wa yaq'ud. Penting urusan ni, kecoh satu dunia kan. Berdiri duduk, berdiri duduk. Yaqum yaq'ud. Maksudnya penting benda tu kan. Kalau dia tak penting, la yaqumu lahu al alamu wa la yaq'ud. Tak ada apa-apa. Benda tu tak ada apa-apa kan. Tak buat orang terkejut pun kan. Tapi kalau penting, berdiri lah macam tu. Dia nak menggambarkan benda tu penting. Macam tu lah. Ada yang mengatakan syariat berdiri bila melihat jenazah tadi ni, sebenarnya tujuan dia untuk orang kata apa, membesarkan ataupun penghormatan kepada malaikat yang menjalankan urusan mencabut nyawa tadi. Malaikat maut lah kan. Sebab dalam lafaz yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, daripada hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam Mustadrak daripada Anas, dan juga Imam Ahmad dalam Musnadnya daripada Musa Al-Asy'ari. Nabi kata, innama kumna lil malaikah. Kita berdiri itu bukan sebab mayat tu kan, tapi sebab malaikat yang menjalankan urusan yang berkaitan dengan jenazah. Dia kalau kita baca dalam hadis, dalam setengah-setengah hadis kan, bila seorang tadi tu dia dicabut nyawanya, maka ada malaikat yang sambut roh dia tadi tu kan. Kalau rohnya, kalau dia tu seorang yang baik, maka malaikat yang menyambut rohnya, yang mengkafankan rohnya dan membawa bertemu dengan Tuhan tadi tu serba putih kan, macam tu. Kalau tak baik, maka serba hitam malaikatnya. Jadi ada malaikat dekat situ. Jadi dalam hadis ni dianjurkan berdiri sebab dia kata sebab untuk penghormatan kepada malaikat yang laksanakan urusan yang menguruskan jenazah tadi tu. Manusia urus yang zahir tu kita nampak, tapi ada malaikat juga kat situ kan. Bermula daripada mencabut nyawanya sampailah dibawa rohnya tadi tu bertemu Tuhan, macam tu kan. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As ni dalam Musnad Ahmad dan juga dalam Sahih Ibn Hibban, dalam tu disebut innama taqumun i'zaman lilladhi yaqbidun nufus. Innama taqumun i'zaman lilladhi yaqbidun nufus. Kamu berdiri, diperintahkan berdiri tadi tu, kamu berdiri bukan sebab mayat tadi tu, tapi untuk membesarkan Tuhan yang mencabut nyawa kan. Yang membesarkan Tuhan yang mencabut nyawa. Jadi macam itulah dia punya simbolik dia kan. Yang tiga ni kuatlah kot kan, yang kita boleh kata alasan kenapa disunatkan ataupun diwajibkan bagi pendapat yang mengatakan sunat ataupun wajib berdiri bila melihat jenazah kan. Tiga tu kuatlah kan. Ada pendapat lain khusus yang berkaitan dengan hadis Yahudi tadi tu kan. Hadis Jabir bin Abdullah, bila Nabi melihat jenazah Yahudi, Nabi berdiri tadi tu. Jadi ada riwayat lain mengatakan Nabi berdiri tu bukan sebab penghormatan, bukan. Tapi dalam hadis tu, ni hadis daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib, riwayat At-Tabarani, dia kata fa'adhahu rihu bukhuriha. Nabi terganggu dengan bau kemenyan yang ada pada jenazah tadi.
buhur tu kemenyan lah kan. Dia kemenyan ni macam-macam kan. Jadi yang bagi terganggu dengan bau kemenyan yang ada pada jenazah tadi tu, maka dia pun berdiri nak mengelak daripada terkena bau kemenyan tadi. Di dalam riwayat lain daripada Anas, daripada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada Anas, disebut ta'adhiyan birihil yahud, dia rasa rimas ataupun terganggu dengan bau yang keluar daripada jenazah Yahudi tadi, bau kemenyan ke apa ke tak kisahlah. Tapi ini riwayat ni ada masalah lah kan. Jika dibandingkan dengan tadi, riwayat yang kita sebut tadi tu membesarkan urusan kematian, untuk membesarkan Tuhan yang mencabut nyawa, dan untuk penghormatan kepada malaikat, itu lebih kuat lah berbanding dengan yang ini kan. Kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata selain itu, riwayat yang mengatakan Nabi berdiri tadi tu kerana terganggu sebenarnya dengan bau kemenyan Yahudi tadi tu, dia kata itu sebenarnya itu bukan riwayat, itu pendapat daripada perawi kan. Pendapat daripada perawi, dia nak mencari alasan kenapa Nabi berdiri bila melihat jenazah Yahudi tadi tu kan. Dia kata mungkin sebab itulah kot terganggu dengan bau kemenyan dia kan. Jadi tu pendapat jika dibandingkan dengan hadis yang jelas sebut kenapa Nabi berdiri, itu lebih kuat kan. Pendapat bagi sesuatu hukum, pendapat alasan bagi sesuatu hukum yang datang daripada pendapat perawi lah kan, ataupun pendapat ulama, itu tak boleh lah, maksudnya tidak boleh, maksudnya tidak sekuat alasan hukum yang disebut secara jelas dalam hadis. Alasan illah ataupun ta'lil hukmi, illah hukum, illatul hukm al-waridah yang disebut secara sarihah dalam hadis, itu lebih kuat lah berbanding dengan pendapat macam tu kan. Okey, jadi macam tu lah dia punya situasi dia. Maknanya ada ulama mengatakan harus saja kan berdiri bila melihat jenazah. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan wajib, ada yang kata dah tak ada dah. Maksudnya benda tu dah dimansuhkan. Kalau hadis bab yang ke-27, bab mata yaq'ud idza qama lil janazah, bila dia duduk. Kalau kita kata berdiri, Imam Al-Bukhari dia seperti berpendapat boleh berdiri kan. Dia kata kat sini macam maksudnya dianjurkan berdiri bila melihat jenazah tadi tu kan. Itu pegangan dia kan. Kalau berdiri bila kita nak duduk kan, jenazah kan, mata yaq'ud, bila nak duduk kan. Dalam Sahih Bukhari kalau kita lihat dia punya dalam Sahih Bukhari dia ada bab, dia sebut bab man tabi'a janazatan fala yaq'udu hatta tuda'a an manakibir rijal. Dia kata siapa yang mengiringi jenazah, dia jangan duduk, dia berdirilah sehinggalah jenazah tadi tu diletakkan daripada bahu orang yang membawanya ataupun yang memikulnya, diletakkan. Maksudnya macam tu je. Maksudnya bila dibawa ke kubur tadi tu, bila dah diletak ke tanah, okey boleh duduk lah. Maksudnya kalau duduk masa tu tidak dikira biadab lah, macam tu kan. Tidak dikira sebagai biadab sebab jenazah tadi tu sudah diletak. Selagi tidak diletak maka berdirilah, macam tu kan. Seolah-olah dipegang pada pendapat tu kan. Kemudian dibawakan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis ni Abu Hurairah dia pegang tangan Marwan Ibn Al-Hakam. Ketika ni Marwan Ibn Al-Hakam dia jadi gubernur Madinah kan. Dia menghadiri satu dia menziarahi orang mati kan. Abu Hurairah dan Marwan kedua-duanya menziarahi orang mati. Kemudian kedua-duanya duduk, fajalasa qabla an tudha. Mereka duduk sebelum jenazah tadi tu diletakkan. Maksudnya mereka ada di kubur ni kan. Jadi orang bawa jenazah, Marwan Ibn Hakam dan Abu Hurairah duduk masa tu. Jenazah sampai dia tak berdiri pun kan.
Dia duduk sebelum jenazah tadi tu diletakkan kan, daripada usungan tadi kan. Waktu tu dia kata datang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fa akhadha bi yadi Marwan. Dia pun pegang tangan Marwan Al-Hakam dan dia kata berdiri, kum. Dia kata kat gubernur tu lah kan, kum. Dia kata berdiri kan. Dia kata fa wallahi, demi Allah, laqad alima hadza. Dia ni dimasukkan Abu Hurairah. Dia ni sendiri pun tahu Nabi larang kita duduk bila jenazah tadi tu dibawa, diusung kan. Nabi larang kita duduk, maksudnya kena berdiri kan. Jadi kamu kena berdiri. Abu Hurairah kata sadaq, betul lah itu kan. Kisah dia panjang. Kalau tengok dalam dalam Mustadrak hadis, dalam riwayat Hakim Mustadrak Al-Hakim, disebut kat situ daripada Al-Ala Ibn Abdurrahman, daripada bapanya, beliau berkata annahu syahida janazatan salla 'alaiha Marwan. Dia pernah menyaksikan satu jenazah yang disolatkan oleh Marwan Al-Hakam. Fadhahaba Abu Hurairah ma'a Marwan hatta jalasa. Waktu tu dia kata Abu Hurairah ada, dan dia bersama dengan Marwan Al-Hakam duduk. Jenazah tu dibawa kan, dibawa dari tempat lain dan diletak di tempat mereka nak solat tadi tu. Abu Hurairah dan juga Marwan Al-Hakam, mereka tak berdiri, mereka duduk fil maqbarah, ni dikubur kan. Faja'a Abu Sa'id, lalu datang Abu Sa'id Al-Khudri, faqala li Marwan, dia berkata kepada Marwan, arini yada, bagi tangan kan. Dia kata dekat Marwan kan. Fa'atahu yada, lalu Marwan Al-Hakam bagilah tangan dia. Faqala qum, diri kan. Dia suruh berdiri kan. Faqama, lalu Marwan pun berdiri. Thumma qala Marwan, kemudian Marwan bertanya, lima aqamtani, kenapa kau suruh aku berdiri kan. Maknanya dia tak tahu, macam dia tak tahu pula kan. Kenapa kena berdiri kan? Seperti dia tidak pernah mendengar hadis daripada Abu Hurairah tadi kan. Abu Hurairah ada tu kan. Seperti dia tidak pernah mendengar hadis daripada Abu Hurairah tadi kan. Dan juga hadis daripada Amir bin Rabi'ah kan. Seperti dia tak pernah dengar. Jadi dia tanya, kenapa engkau suruh aku berdiri kan. Faqala, lalu Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a janazatan qam. Dia kata Rasulullah bila melihat jenazah dia berdiri kan. Hatta yamur biha ataupun hatta yumarra biha, sehingga dibawa jenazah tu, maksudnya bawa pergi, dah tak nampak macam tu kan. Wa yaqul, dan baginda bersabda, innal mauta faza', sesungguhnya kematian itu menggerunkan, mencemaskan. Macam nak bagi tahu, itulah alasan kenapa kena berdiri tadi, kita dah sebut tadi kan alasan dia kan. Faqala Marwan, lalu Marwan berkata, asadaqa ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, betul ke dia cakap kan? Abu Sa'id ni cakap ni betul ke kan? Sebab dua orang sahabat kat situ kan. Lalu Abu Hurairah berkata, na'am, betul kan? Maksudnya Abu Hurairah pun tahu kan? Tapi dia tadi tak suruh berdiri pun kan. Tadi dia datang dengan Marwan, dia tak suruh Marwan berdiri pun, tapi dia tahu hadis tu kan. Lalu Marwan berkata, fama mana'aka an tukhbirani, kalau betul kenapa kau tak beritahu aku awal-awal. Yang benda tu sunat kan, itu adalah sunnah Nabi, kenapa kau tak beritahu kepada aku kan. Sini Abu Hurairah jawab apa? Qala kunta imaman fajalasta fajalastu, kau kan imam, kau pemimpin kan, kau duduk aku ikutlah kan. Kau duduk aku ikutlah kan, ikutlah duduk kan. Sebab engkau ketua, engkau pemimpin, engkau duduk aku duduk lah, kalau kau berdiri aku berdiri kan. Itu alasan dia rupanya kan. Daripada ucapan Abu Hurairah tadi tu menunjukkan apa? Macam nak cakap tak wajib pun berdiri tu kan, bila melihat jenazah. Sebab tu dia ada tasamuh, dia ada tolak ansur kat situ kan. Dia tak, maksudnya dia sunat. Nak laksanakan dia, kita tengok situasi lah kan. Di situ dia tengok pemimpin dia duduk,
Sunat berdiri tapi pemimpin dia duduk. Kan dia berdiri kan buat pelik lah kan, dia ikutlah duduk kan. Lepas tu dia tak beritahu pun yang sunatnya berdiri. Dia tak beritahu pun kan. Dia diam saja kan. Sebab tu yang kita kata sebahagian mengatakan hukum berdiri ketika melihat jenazah tadi ni sunat, sebab dia melihat kepada alasan Abu Hurairah tadi. Dia tidak memandang benda itu, maksudnya perlu bila maksudnya benda tu benda tu kenalah, benda tu perlu. Maksudnya boleh benda tu sunatnya berdiri. Tapi kalau tengok situasi lah. Kalau orang semua duduklah. Dia kata kalau sini dia kata engkau duduk, engkau imam, kau duduk, aku duduk lah kan. Annasu ala dini mulukihim kan. Manusia dia ikut agama raja mereka kan, macam tu kan. Bab maqama li janazati Yahudi. Okey, ni tadi bab berdiri bila melihat jenazah Yahudi. Jadi dalam hadis ni dalam Fathul Bari lah ataupun dalam Sahih Bukhari, dia ada tambahan dia bila dalam tajuk tu bab maqama li janazati Yahudi au nahwihi min ahli zimmah. Berdiri bila melihat jenazah Yahudi ataupun yang seumpamanya daripada ahli zimmah. Maksudnya non muslim dia nak cakap kat sini. Non muslim, tidak semestinya Yahudi lah, yang penting non muslim. Tapi kalau kita melihat kepada alasan tadi tu, alasan dia kata untuk membesarkan urusan mati tadi, nak membesarkan Tuhan yang mencabut nyawa, ataupun kehormatan kepada malaikat, ataupun karamatul insan tadi itulah kan. Yang ini tak, maksudnya dia terpakai kepada semua jenazah lah kan. Terpakai kepada semua jenazah, sama ada dia jenazah muslim ke ataupun non muslim, macam itulah kan. Kemudian dalam hadis ni Nabi kata faqumu kan. Faqumu, maka berdirilah. Dia ada ulasan sikit. Ulama kata berdiri tadi tu lafzul qiyam yatanawalul qa'id. Fa amma man kana rakiban fal wuqufu fi haqqihi kal qiyam fi haqqil qa'id. Sini kias dia kata berdiri tadi tu, kalau dia hukum berdiri boleh melihat jenazah lalu tadi tu, itu bagi orang yang sedang duduk, dia berdirilah kan. Kalau orang yang sedang menunggang, dah duduk dah kan, menunggang ataupun yang sedang membawa kenderaan ataupun menunggang motor ke apalah, yang penting macam tu kan, yang sedang dalam keadaan menunggang. Yang ini macam mana? Yang ini dia kena turun ke daripada kenderaan dia berdiri? Tak, dia kata bukan. Dia kata dia berhenti, fal wukuf, berhenti dia sebab dia dia dalam kenderaan tadi tu berhenti, samalah seperti orang yang duduk tadi tu berdiri kan. Fal wukufu fi haqqihi kal qiyam fi haqqil qa'id. Bagi orang yang duduk, yang sunatnya dia berdiri kan. Tapi kalau orang yang sedang dalam kenderaan, macam mana? Kalau dia bawa kereta lah ataupun dia bawa motor, kalau dia yang mengemudi kenderaan tu lah, ataupun sini dia sebut menunggang binatang tunggangan kan, maka dia berhenti kan. Dia berhenti masuk sebab mereka melihat kepada alasan tadi tu kenapa berdiri. Alasannya nak membesarkan urusan mati tadi tu. Maka bagi orang yang sedang dalam kenderaan, untuk capai maksud tadi tu bukan dengan dia turun daripada kenderaan, dia berdiri, bukanlah, tapi dia berhenti, dia stop lah, macam tu kan. Macam tu. Bab ni ada perbahasan sikit tentang hadis yang mengatakan golongan yang mengatakan benda tu dah dinasahkan. Ni berdiri ni dah dinasahkan. Sebab dalam hadis Ali dia kata Nabi kana yaqumu thumma yaqul, kana Rasulullah yaqumu lil janazah thumma yaqul, atau kama qala Nabi. Sayyidina Ali kata dulu Rasulullah dia berdiri bila melihat jenazah, kemudian dia duduk. Dalam setengah riwayat dia cakap jelas, dia kata Nabi berdiri itu sebab
dia nak ambil hati orang Yahudi kan, Ahlul Kitab. Dalam syariat mereka berdiri bila melihat jenazah. Jadi Nabi maksudnya berdiri tadi tu kerana mengikut syariat yang terpakai kepada kaum Yahudi. Itu pendekatan yang Nabi bawa masa mula-mula sampai ke Madinah kan. Dia pun maksudnya seperti berkiblatkan Baitul Maqdis kan. Puasa pada pada hari Ashura, pendekatan awal dia kan. Kemudian Nabi ambil pendekatan membezakan orang Islam daripada Yahudi dari segi syariat. Banyak Nabi kata khalifuhum, jangan sama dengan mereka kan. Jadi dia kata Nabi berdiri tadi tu sebab nak ra'i Ahlul Kitab. Kemudian Nabi dah tak buat dah. Macam nak beritahu benda tu dah dinasahkan, macam tu kan. Jadi kat sini dia sebutlah perkataan Sayyidina Ali, dia kata summa qa'ad, kemudian Nabi duduk. Ada dua maksud kat sini. Mungkin syariat tu tak dinasahkan, maksudnya hukum berdiri ketika melihat jenazah tadi tu tak dinasahkan, kekal hukumnya. Tapi dalam hadis Ali tadi tu dia kata Nabi duduk, mungkin Nabi duduk selepas dia nak beritahu situasi waktu tu. Nabi duduk selepas jenazah tu dah hilang daripada penglihatan, dia pun duduklah. Mungkin macam tu maksud dia kan. Dia kata kat sini kana yaqumu fi waqtin thumma tarakal qiyam asla. Ada juga maksudnya Sayyidina Ali ni nak kata betul-betul dah tak ada dah lah orang kata hukum sunat ataupun wajib berdiri ketika melihat jenazah ni, memang dah tak ada dah lah. Nak tadi dalam riwayat disebut Nabi buat begitu sebab tadi itulah dia nak meraihkan Ahlul Kitab tadi kan. Okay. Sini disebut lagi tarkul qiyami yadullu ala anna al-amra bil qiyam yadullu ala an-nadbi awin naskhi. Ini kenyataan daripada Imam Syafi'i. Tarkul qiyami yadullu ala anna al-amra bil qiyam yadullu ala an-nadbi awin naskhi. Nabi tak berdiri tadi tu kan, menunjukkan bahawa perintah berdiri tadi tu sunat sajalah. Sebab ada masa dia duduk, kalau ikut riwayat Sayyidina Ali tadi tu kan, bila Nabi tidak berdiri bila melihat jenazah dalam setengah-setengah keadaan, menunjukkan bahawa perintah tadi tu bukanlah wajib tapi sunat, ataupun mungkin ia telah dinasahkan, macam tu kan. Wa yu'ayyid ihtimalan naskhi riwayatul Baihaqi an Ali annahu radhiyallahu ta'ala anhu asyara ila qaumin qamu lil janazati bidurratin ma'ahu aw sautin anizlisu fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jalasa ba'da ma kana yaqum. Pandangan yang mengatakan perintah ataupun anjuran berdiri bila melihat jenazah tadi itu telah dinasahkan, itu disokong dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Waktu Sayyidina Ali dia melihat ada satu golongan berdiri bila jenazah, bila melihat jenazah ada satu golongan berdiri, dia arahkan dengan tongkat dia tu, dia suruh duduk. Dia kata duduk, ijlisu. Dia kata fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jalas ba'da ma kana yaqum. Sebab Nabi mula-mula dia berdiri, lepas tu dia duduk dah. Jadi maksudnya tak ada keperluan lagi maksudnya untuk kamu berdiri kan. Dan Sayyidina Ali dia faham sebab Nabi berdiri tadi tu dia untuk raikan maksudnya Ahlul Kitab tadi kan. Dan itu pendekatan yang Nabi pakai ketika awal dia sampai ke Madinah. Tapi bila dia tengok orang Yahudi ni berkeras hati, tak nak ikut Islam, dia tak ra'i dah lah kan. Jadi Nabi pun tak berdiri dah lah, dia duduk kan. Jadi dia kata kamu tak boleh buat begitu kan, sebab itu adalah syariat, bukan daripada Islam lah, macam tu. Maksudnya berdiri ketika melihat jenazah, yang itu macam jadi pegangan dia lah kan. Bab hamlur rijali janazah dunan nisa. Bab
lelaki yang memikul jenazah, bukannya wanita. Lelaki yang memikul jenazah dan bukannya wanita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu sa'ik. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila diletakkan jenazah tadi kan, apabila diletakkan jenazah, wahtamalaha ar-rijalu ala anaqihim, bila jenazah diletakkan dan dipikul oleh kaum lelaki di atas bahu mereka, dipikul di atas bahu mereka, fa in kanat salihatan, jika jenazah tadi tu baik, maksudnya dari kalangan orang yang baik-baik, dia akan kata qaddimuni, cepatlah bawa aku ke kubur, macam tu kan. Wa in kanat ghaira salihatin, kalau dia bukanlah orang baik, dia akan kata ya wailaha aina yadhhabuna biha, malangnya, alangkah malangnya, kamu nak bawa ke mana ni jenazah ni, dia macam tak nak pergi ke kubur. Sebab dia dah tahu apa ni azab seksa yang akan menantinya di kubur, macam tu kan. Yasma'u sawtaha kullu syai', suara dia meratap tadi tu, jenazah tu lah, suara jenazah tadi tu meratap, mendoakan agar dia tidak dibawa ke kubur kan. Itu didengari oleh semua makhluk dengar lah. Kullu syai' illa al-insan, melainkan manusia, dia kata. Maksudnya jin pun dengar lah kalau macam tu. Itu yang disebut oleh sebagian ulama. Dia kata kullu syai' kat sini semua termasuk jin sekalian. Manusia saja tidak mendengar, sebab dia kata walau sami'ahu sa'ik, kalau dia dengar dia pensan kot kan. Sebab apa pensan Sebab bukan biasanya kita dengar orang mati bercakap kan. Itu tak normal kan. Dah mati kan, nak dia macam ni, dia bising-bising meracau macam ni kan. Itu bukan, maksudnya bukan sesuatu yang normal. Manusia mendengar orang mati bercakap, dia kata mungkin tidak begitu bagi jin kan. Dia mungkin biasa dengar kan. Jadi dia tak pensan lah kalau dengar. Tapi manusia tak pernah lah, maksudnya bukanlah orang kata apa, sesuatu yang boleh diterima lah bila orang mati bercakap. Dia kata walau sami'ahu sa'ik, kalau dia dengar pensan, bagus juga macam ni. Jika kalau tidak kan, siapa pula nak uruskan jenazah? Apa tidaklah kan, ada jenazah mati dia asyik bercakap je kan. Habis siapa nak uruskan jenazah kalau macam tu kan? Sebab kalau sini dia kata kalau yang baik pun, fa in kana salihatan qala qaddimuni, kalau dia baik pun dia suruh cepat-cepat pergi kan. Kalau dia baik, maksudnya semua jenazah bercakap kan. Dia bercakap kan. Maknanya kalau didengari oleh manusia hal ni, masalah lah kan. Maksudnya penyelenggaraan jenazah, urusan benda, kewajipan mengurus jenazah tadi tu tak dapat dibuat lah. Sebab tu kan. Tapi jenazah ni bercakap ataupun macam mana kan. Kalau tengok pada hadis ni, jenazah tu bercakap lah. Tapi sebahagian ulama mengatakan itu yang disebut oleh Ibn Battal lah, itu pandangan dia lah. Dia kata jenazah tu tak bercakap, tapi roh dia kan. roh jenazah tadi tu kan, rohnya yang bercakap. Jadi percakapan roh tu kita memang tak dengar lah kan. Percakapan roh tu memang kita tidak dengar lah, bukan jenazah tu yang bercakap. Ada yang mengatakan dia tak cakap masa tu kan. Maksud hadis ni dia tak cakap masa tu, dia cakap nanti bila sudah dimasukkan ke dalam kubur. Tapi tak apa nak logik, sebab dia kata nanti dia akan dikembalikan roh kepadanya, masa itulah dia bercakap. Jadi ini takalluf lah kan. Maksudnya zahir hadis ni tak menunjukkan begitulah kan. Jadi sama ada jenazah tu sendiri bercakap tapi kita tidak mendengarinya, ataupun roh dia yang bercakap, itu memang kita tak dengar lah selaku manusia kan. Tapi kalau melihat kepada hadis ni dan kita nak bandingkan dengan bab
Bab ni tak ada dalam buku ni, dia dalam kitab Sahih Bukhari kan. Dalam bab ni dia kata hukum ataupun maksudnya tanggungjawab mengusung jenazah tu adalah tanggungjawab lelaki, bukannya kaum wanita. Hadis ni tak tunjuk macam tu pun kan. Hadis ni dia tak tunjuk macam tu pun kan. Hadis ni cerita pasal kalau jenazah baik dia suruh cepat kan. Kalau jenazah jenazah tu tak baik, dia tak nak cepat kan. Hadis ni sesuai diletakkan dalam bab selepasnya. Dalam bab selepas tu kalau tengok macam itulah sepintas lalu, kena cepat-cepat bawa jenazah. Bab as-sur'ah bil jenazah, maksudnya cepat-cepat membawa jenazah ke tempat ke kubur dan dikebumikan, macam tu. Tapi kenapa dia letak kat sini? Dia ambil hadis ni sebagai, maksudnya sebagai sandaran ataupun dalil kaum lelaki, hukum kaum lelaki yang kena usung jenazah tadi, bukan kaum wanita. Sebab dia ada sub perkataan rijal tadi, idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal, bila diletak jenazah dan dipikul oleh kaum lelaki. Kat sinilah dia kata, dia sebut rijal kat sini. Kalau dalam bahasa Arab lah, sepatutnya kalau perkataan ar-rijal tadi tu tidak dimaksudkan. Maksudnya kalau tak dimaksudkan, boleh je kaum perempuan pikul jenazah kan. Kalau disebut wahtamala rijal ni, kalau kita terjemahkan manusia kan? Bila jenazah diletakkan dan dipikul oleh manusia, manusia tu termasuk lelaki dan perempuan kan. Kalau ar-rijal di sini maksudnya manusia kan. Kalau macam tu kan, dia tak apa nak kena. Sebab kalau ikut ini kalau ikut usul bahasa Arab lah, bila dia guna perkataan wudi'at, idza wudi'atil janazah, bila dia letak jenazah, sepatutnya mimbabil musyakalah. Bahasa Arab dia ada musyakalah. Dia punya rangka ayat sepatutnya idza wudi'atil janazatu wahtumilat, macam tu. Wahtumilat ala a'naqin nas, macam itulah lebih kurang, ataupun wahtumilat ala a'naqir rijal. Idza wudi'atil janazah wahtumilat, macam tu. Mabni lil majhul, macam itulah kan. Macam kita selawat kan, Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad, macam tu kan. Salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Kalau kita sebut sallallahu wa baraka, macam tu kan. Sallallahu wa baraka, wa sallallahu ala Muhammadin wa baraka wa sallam, macam tu kan. Fi'il madhi tak boleh lah wa sallallahu ala Muhammadin wa barik wa sallim, itu tak jadilah kan. Salah lah dari segi orang kata apa, dari segi takbir bahasa Arab tu kan. Kat sini fi'il mabni lil majhul, ila wudi'atil janazah, sepatutnya wahtumilat, tapi dia tak pakai tu. Dia guna wahtamalahar rijal. Dia kata bila dia tukar uslub itu menunjukkan ada maksud kan? Maksudnya apa? Dia nak beritahu yang ini tugas kaum lelaki, macam itulah kan. Tapi nampak macam tak apa nak kuat kan. Nampak macam tak pernah kuat, tapi itulah yang macam tu. Kemudian yang kedua lah, yang ini dia kata selain daripada itu kan, hadis ni dan hadis selepas-lepasnya menganjurkan disegerakan bawa jenazah ke kubur dan dikebumikan. Boleh ke perempuan buat benda tu kan, cepat-cepat kan. Buat cepat-cepat nak pikul jenazah. Dia kata alhamdu ala al-a'naq wal amru bil isra' madhinnatul inkishaf. Maksudnya memikul jenazah di atas bahu dan cepat-cepat bawa ke kubur. Jenazah tu berat kan, maksudnya manusia kan, kemudian kena cepat. Ini boleh menyebabkan berlaku boleh menyebabkan mungkin terdedah lah sebahagian pakaian. Macam orang lelaki tak kisahlah, dia nak dedah-dedah, dia memang tak banyak auratnya kan. Dia kata wahwa mubayinun lil matlubi minhunna, dan itu bersalahan dengan apa yang diperintahkan kepada kaum wanita. Kaum wanita dia kena tutup aurat kan. Kalau dia bawa benda pikul jenazah kena cepat-cepat, mungkin tersingkap kain ke apa semua ke, yang ini tak sangat tak kena, dia kata kan. Matlub mubayinun lil matlubi minhunna minat tasattur, satu. Kemudian yang kedua, dha'fi nufusihim an musyahadatil mauta. Satu lagi yang kedua, perempuan dia tak sekuat kaum lelaki lah bila melihat jenazah kan. Mungkin lemah, mungkin dia menangis ke, ataupun dia takut ke dan seumpamanya, tak seperti kaum lelaki. Jadi memikul jenazah tadi tu tak sesuai lah
bagi kaum wanita. Kemudian itu tak campur lagi dengan situasi dia meraung ke nanti apa semua, boleh ke dalam keadaan dia nak meraung, dia nak benda tu tak sesuai. Jadi dengan sebab itu, kemudian ada hadis pula kan. Kita ada baca hadis daripada Umar Atiyah sebelum ni, dia kata nuhina an ittiba'il janais walam yu'zam alaina kan. Kami dilarang daripada mengiringi jenazah. Kalau dia tak boleh iring jenazah, macam mana pula dia nak pikul jenazah? Jadi macam itulah. Cuma kat sini dia ada guna, maksudnya nak mengatakan yang tugas memikul, membawa jenazah ini tugas kaum lelaki dan tak dianjurkan. Maksud tak sunat pun perempuan buat. Dia ada guna banyak dalil lah. Antaranya dia sini tengok kenyataan daripada Ibn Hajar. Dia kata jawazu zalika ay hamlan nisa'i lil janazah wa in kana yu'khadhu bil bara'atil asliyah. Kalau kita kata haruslah memikul jenazah bagi kaum wanita berdasarkan kepada hukum, berdasarkan pada dalil apa dia kata kita ambil lah bara'atul asliyah. Ini dalam usul fiqh ada satu kaedah dia sebut sebagai istishab dalam usul fiqh lah. Berdasarkan kepada kaedah istishab, kita kata haruslah perempuan pikul jenazah. Tak ada dalil yang melarangkan pun kan. Hadis ni dia tak larang perempuan pun, dia kata lelaki pikul. Adakah perempuan dilarang? Dia tak sebut pun kan. Okey, kita ambil lah, kita harus perempuan tu memikul jenazah berdasarkan kepada bara'atul asliyah. Hukum asalnya harus. Kalau kita kata begitulah, kalau kita pakai kaedah istishab tadilah, dia kata lakinnahu mu'aridun bi anna fil hamli 'ala al-'anaqi wal amri bil isra'i madhinnatu linkishafi ghaliban. Tapi dia kata dalil itu bercanggah dengan dalil lain. Apa dalilnya? Okey, kat sini dia kata ada mafsadah. Mafsadahnya, bila perempuan memikul jenazah akan menyebabkan diri pakaian auratnya mungkin tak sempurna, satu. Macam tu satu. Kemudian tak sesuai dengan sifat semula jadi mereka sebagai kaum wanita yang susahlah nak hadap situasi-situasi begitu. Tu yang kedua. Kemudian banyak lagi lah dia kata benda itu. Dia kata madhinnatul linkishafi ghaliban wa huwa mubayyinun lil matlubi minhunna. Sedangkan perempuan itu yang diwajibkan ke atas mereka adalah menutup aurat. Ma dha'fi nufusihinna an musyahadatil mauda. Kemudian secara semula jadinya sifat mereka tu tidak mampu untuk melihat, tak kuat sekuat kaum lelaki bila berdepan dengan situasi kematian. Fa kaifa bil hamli ma'a ma yutawaqqa'u min sirakhihinna 'inda hamli. Tambahan pula, macam mana pula kalau tambah lagi mereka tu meraung-raung ataupun meratap, menangis dan seumpamanya bila melihat orang mati ya. Wa ghairi dzalika minal mafasid, dan lain-lain lagi yang kita boleh anggap sebagai mafsadah. Jadi kat sini dia kata apa, macam bila ada mafsadah begini, maka kita orang kata apa, kita mengelak daripada berlaku mafsadah itu lebih patut lagi kan. Dar'ul mafasid sini aula minal akhdhi bil bara'atil asliyah. Kita menolak mafsadah tadi tu lebih patut daripada kita ambil hukum asal. Hukum asal harus, tapi sebab ada mafsadah kan, ada mudarat dia, jadi kita utamakan mudarat. Macam itulah. Bab as-sur'atu bil janazah. Bab bersegera membawa jenazah ke kubur kan, ataupun bersegera mengemumikan jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa iyyaku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu membawa jenazah ke tanah perkuburan, maksudnya kebumikan dia dengan cepat. Fa in taku salihah, tapi sini cepat sini bukanlah maksudnya kena kelang kabut kan, bawa kereta speed ni tu kan, accident lah, bahaya pula kan. Maksudnya dalam keadaan tenang lah, bersegera dalam keadaan tenang. Maksudnya boleh difahami daripada keadaan, daripada cara kita tadi tu, kita bukan melengah-lengah lah dengan jenazah. Jadi ada setengah budaya masyarakat kita, bila dia mengiringi, membawa jenazah, mengusung jenazah, dia ada stop kan. Ini tak payah ulas panjang lah. Dia
dia ada stop dia langkah setapak dia stop, dia langkah setapak dia stop lagi kan. Ini melengah-lengah, yang ini tak patutlah, yang ini dah menyalahi sunnah. Dia dah bercanggah dengan hadis ni, tak boleh lah macam tu. Dia stop tu dia buat apa? Macam-macam lah tu kan. Dia stop. Kalau stop satu langkah tak apa, 3 kena 10 lagi kan. Macam tu kan. Dia siap tanya lagi kan. Sebelum bawa dia tanya dulu, tak angkat. Tanya dulu orang semua ni madza qultum fi hadzal mayyit kan. Taib kan, contohnya kan. Yang ini tak perlu diminta. Ada hadis lah kan. Bila maksudnya orang ramai memuji jenazah tadi tu, maka itu petanda baiklah kesudahan dia. Tapi tak ada pun suruh orang tak ada pun hadis ataupun Nabi suruh seorang tanya orang ramai, volunteer tanya apa pendapat. Tak ada pun macam tu kan. Benda tu tak ada pun kan. Jadi benda-benda yang boleh menunjuk apa yang boleh membuat lambat urusan pengemuan jenazah tadi tu, itu tak boleh lah macam tu lah. Macam tu kan. Al-Imam Al-Qurtubi dia sebut dia kata maqsudul hadis alla yutabata'u bil mayyit 'inda ad-dafni wa li anna at-tabatu' rubbama ila at-tabahi wal ikhtiyal. Ini satu lagi. Dia kata mungkin lambat-lambat tadi tu boleh menimbulkan rasa bangga. Ini lain. Ada setengah macam tu kan. Dia tengoklah dia punya darjat kan. Kalau darjat dia sensitif lah benda ni kan. Dia akan tunggulah seminggu ke kan, 3 hari ke kan. Macam tu kan. Kalau orang kampung biasa kejap je kan. Tapi kalau dia ada kedudukan sikit, lamalah sikit dia bersapau kat situ kan. Lama dia nak bersapau kat situ kan, sebab kedudukan dia. Dia kata itu membawa kepada at-tabahi wal ikhtiyal, berbangga-bangga pula. Maknanya lagi lama jenazah tu ditunggu tak dikemumikan, maksudnya hebat dia. Macam tu orang faham. Lagi lama lagi hebat kan, macam tu kan. Masalah kat situ. Itu yang jadi masalah. Jadi kat sini Nabi kata asri'u bil janazah fa in taku salihah. Kalau dia baik, kamu segerakan sesuatu yang baik, dapat pahala kan. Wa in taku siwa wa iyyaku siwa dzalik, kalau dia tak baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu adalah satu orang kata apa, benda buruk ataupun kejahatan yang kamu lepaskan daripada bahu kamu. Maksudnya kalau kita dituntut untuk mengelak daripada benda buruk ataupun benda jahat. Jadi kalau jenazah tu ada maksudnya tak baik ataupun maksudnya tidak elok, kita segerakan lepas daripada orang kata bala lah macam tu kan. Bab fadlu tiba'il janaiz, bab kelebihan mengiringi jenazah. Ini hadis kita dah baca. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qila lahu inna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul man tabi'a janazatan falahu qirat, faqala akthar Abu Hurairah alaina fasaddaqat Aisyah radhiyallahu ta'ala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha Abu Hurairah wa qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, faqala Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma laqad farratna fi qararith katsira. Ni kita dah baca hadisnya. Bila Abu Hurairah mengatakan siapa yang mengiringi jenazah dia dapat qirat kan, macam tu kan. Bila Ibnu Umar dengar hadis ni, dia kata dah lebih-lebih ni kan. Dia tak tahu hadis tu. Sebenarnya dia pun tak buat macam tu. Kita dah baca, kita dah sebut, dia pun tak buat macam tu. Dia bila dia tengok jenazah dia balik je. Dia tak ada nak maksudnya mengiringi sampai ke kubur kan. Dia kata tu dah lebih-lebih. Aisyah mengatakan betul lah Abu Hurairah cakap. Aku sendiri dengar Nabi cakap macam tu. Nabi kata macam yang Abu Hurairah cakap. Ibnu Umar bila dia tahu macam tu, dia menyesal lah. Dia mengakhirkan penyesalan. Dia kata farratna fi qararit kathir. Farratna fi qararit kathira. Kita dah sia-siakan banyak qirat kan. Maksudnya banyak pahala kita dah terlepas sebab kita tak tahu kelebihan ataupun fadilat mengiringi jenazah. Kita dah sebutkan ini macam mana situasi dia, pahala yang diperolehi yang qirat ni macam mana, kita dah sebutlah benda tu. Rasanya tak perlu ulang. Cukup zakat dulu. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.